Buletin Selatan 18 Februari 2015. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan dijangka sesak hari ini. Program PSV bantu atasi masalah kekurangan pemandu bas awam. Dalam fokus minggu ini, minyak turun, harga naik. 2.83 juta ringgit peruntukan untuk tingkat pengangkutan awam di Johor Bahru. Dan akhir sekali, EM Center UTHM bertaraf dunia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus dilaporkan mula sesak setakat pukul 9 pagi ini berikutan kebanyakan warga kota mula pulang ke kampung sempena perayaan Tahun Baru Cina yang bakal disambut esok. Jurucakap Pusat Kawalan Trafik Lebuh Raya Plus berkata di bahagian selatan, trafik mula sesak dari Seremban menghala ke Skudai Johor, manakala di utara trafik sesak dari Tanjung Malim menghala ke Gopeng Perak. Kesesakan itu dijangka berterusan pada waktu tengah hari hingga malam ini. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi talian bebas Tol Plus Line di 1800 88 0000 dan laman Twitternya. Orang ramai juga boleh menghubungi talian Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1800 88 7752 serta laman Twitternya seperti yang tertera. Dalam usaha mengatasi masalah kekurangan pemandu bas awam di negeri Johor, syarikat Handal Indah Sdn Bhd telah menjalankan program penajaan lesen kenderaan pengangkutan awam PSV bagi mengatasi perkara tersebut. Menurut pengarah urusannya Lim Han Weng, program berkenaan bertujuan menarik minat mereka termasuk golongan muda untuk menjadi kapten dalam perkhidmatan bas Causeway Link yang turut mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan bas Handal Indah. Untuk mengatasi masalah ini, syarikat Handal Indah telah iklan di radio, di pasaraya setempat pergi ke rancangan Delta untuk mencari orang muda untuk memasukkan profesional kapten bas. Kelayakan itu cukup minimum. Sesiapa yang mempunyai lesen D, iaitu lesen kereta, dan tidak mempunyai rekod jenayah, tidak diperiksa di polis station, rekod yang bagus, kita akan membuat seleksi kepada mereka untuk memasukkan syarikat kita untuk mendapat lesen PSV. Beliau berkata demikian pada majlis penganugerahan lesen PSV dan perasmian bas Bahar Causeway Link di Depo Handal Indah Johor Bahru. Majlis disempurnakan oleh Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar. Pada majlis tersebut, seramai 15 kapten bas baru telah menerima lesen PSV kendalian syarikat tersebut. Handal Indah mula menjalankan program penajaan lesen PSV sejak 1 Mei 2009 dengan perbelanjaan lebih 2 juta ringgit untuk melatih hampir 500 kapten bas. Untuk melancarkan lagi perkhidmatan, Handal Indah juga telah mengumumkan penambahan sebanyak 32 buah bas yang ditempah khas daripada syarikat Zhengzhou Yutong Bas China. Pelbagai pihak di negara ini digalakkan supaya menceburi industri pengangkutan awam selaras dengan transformasi kerajaan dalam membangunkan industri berkenaan. Demikian menurut Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar. Beliau turut memuji inisiatif yang dilakukan oleh syarikat Handal Indah memajukan industri pengangkutan awam dengan menggunakan teknologi baru dalam merancangkan industri pengangkutan awam di negeri Johor. Saya amat tertarik dengan segala perkembangan yang ditunjukkan oleh syarikat ini oleh kerana mereka berkembang dan maju berasaskan kepada teknologi, berasaskan kepada inovasi, berasaskan kepada kreativiti. Inilah cara-cara untuk kita senantiasa berada di depan dalam industri pengangkutan awam darat. Industri pengangkutan awam darat ini bukan satu industri yang mudah. Ia bukan sahaja industri yang berdepan dengan persaingan, ia juga berdepan dengan pelbagai cabaran. Tan Sri Syed Hamid berkata demikian semasa merasmikan majlis penganugerahan lesen PSV dan perasmian bas baru Causeway Link di Depo Handal Indah Johor Bahru.
Dalam pada itu, katanya kerajaan telah bersetuju memberikan peruntukan kepada SPAD untuk membantu syarikat-syarikat yang menjalankan perkhidmatan bas henti-henti di negeri ini. Kerajaan kita bersetuju untuk memberikan peruntukan kepada SPAD bagi membantu syarikat-syarikat yang menjalankan bas henti-henti ini untuk bukan membuat untung tapi untuk memberikan perkhidmatan secara berterusan. Dan untuk ruangan fokus minggu ini, Radin Azwan ada laporannya. Silakan Radin. Kali ini Kru TV Selatan akan mengupas isu Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau perkauman di media sosial dan isu harga barang yang masih tidak turun harga walaupun minyak sudah diturunkan harga sebanyak 2 kali. Kru TV Selatan membuat tinjauan di sekitar kawasan Bandaraya Johor Bahru untuk mendapatkan pandangan dan pendapat masyarakat tentang isu harga barang. Mesti perhatikan dengan orang awam kalau dah harga minyak tu menurun mesti kita ambil tegas lah pasal barang-barang kita ni mesti diturunkan juga, bukan naik jadi tak fair lah kalau gitu kita ni perlukan untuk beli barang untuk perluan kita sendiri kalau boleh tu siapa yang tak nak yang murah patutnya macam ni lah. Kerajaan pun kena balance lah kan. Kalau minyak harga turun, barang tu mesti turun. Tapi masalah kalau minyak naik, barang naik. Kalau minyak turun, barang tak turun pun tak guna lah. So macam susah sikit lah. Ya gaji pun taklah besar-besar mana kan. Tapi berpada lah. Saya nak komen lah pasal minyak dah turun. Tapi saya sebagai rakyat saya berpuati sebab minyak ni dah turun. Saya memang berpuati. Tapi kenapa barang yang still ni dia tak turun? Jadi itu lah yang saya pelik lah sebab minyak, kerana minyak barang boleh naik. Tapi sekarang minyak dah turun, barang still lagi naik. Jadi macam mana? Pada abang pada peniaga yang menurunkan barang apa yang sediakan barang-barang basah pun kita dapat pun still lagi mahal. Macam pisang pun, kita meniaga pisang pun kat Johor ni terlalu mahal. Jadi sebab apa kita nak jual yang murah pun orang kata pisang ni mahal sebab barang mentah terlalu mahal. Kami turut bertanyakan pandangan mereka tentang isu kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri di laman sosial yang dikatakan berbau perkauman dan ini pendapat mereka. Yalah, yang bawa ke China tu dia kata peniaga jangan beli barang tu kan, barang rasanya setuju kot, tapi ada yang Cina ni ada yang jual murah. Kadang-kadang orang Melayu pun ambil kesempatan juga. Kadang-kadang ada yang jual mahal juga. Kita pun tak boleh nak setuju, nak kata setuju tak setuju, tapi bagi saya ada yang ada part yang setuju, ada part yang tak ada setuju. Tu je. Rasa ada lah. Pada sini saya melihatkan konsep baik dan buruk. Ada benarnya kata dia, ada tidak. Kurang sesuai. Cuma kurang sesuainya dari situ dikatakan menuju kepada sesuatu kaum. Itu sahaja. Tapi kalau kita nak boycott peniaga yang menaikkan harga ni memang betul, tepat. Bagi saya memang itu bagus. Itu secara peribadilah saya kata. Kalau menuju sesuatu tu sebab peniaga ni bagi saya bukan sahaja satu kaum ataupun bangsa, semua ada. Cuma kita kena lihat pada peniaga tu secara individu. Di sinilah kita kena boycott secara individu. Itu pendapat saya lah. Ya, saya ada tengok dalam televisyen juga. Komen tu itu tak boleh katakan resis itu ibaratkan yang siapa yang salah sendirilah rasa diri tu bersalah. Tak boleh kita cakap resis pula. Itu sebab apa? Yang menggunakan barang-barang ni semua kaum yang pakai, yang menggunakan, yang perlukan. Maksud kakak begitulah. Tak sepatut dikatakan resis. Dia menolong kita dan untuk mencegah orang yang macam gitulah. Setelah mendapat pandangan dari perspektif masyarakat, pihak TV Selatan telah mengaturkan satu sesi temu ramah
bersama pengerusi Persatuan Pengguna Bumi Putera Johor, Tuan Haji Harun Hashim, untuk mendapatkan pandangan persatuan tersebut tentang isu yang sedang hangat diperkatakan ini. Setelah kita kaji dengan teliti, memang betul apa yang diperkatakan. Kita tak boleh katakan ada unsur-unsur perkauman ataupun setelah kita buat kajian secara halus, kerana saya telah melihat daripada WhatsApp dan internet bahawa tahun 1957 mantan Menteri Sambatan juga telah mengatakan bahawa tidak ada negara lain seperti Malaysia yang boleh menerima apa juga kaum, bangsa, agama yang dianggap sama rata. Mereka telah diterima dengan secara baik. Jadi pada masa sekarang nampak akhir-akhir ini terlampau banyak unsur-unsur, kerana kita pandangkan Yang Muhammad Ismail Sabri maklumkan bahawa apa juga yang diboikotkan adalah harga dan peniaga-peniaga yang tidak beretika. Jadi kalau tambah sikit peniaga Cina dan segala peniaga-peniaga sekalian peniaga yang tidak beretika, yang tidak memberikan, tidak ada perasaan untuk kepentingan umum. Itu yang sepatutnya. Beliau juga adalah pengguna. Jadi di samping beliau sebagai menteri yang bertanggungjawab, sebagai orang pemimpin dan pengguna juga, beliau terasa perkara ini. Kalau kita tengokkan attitude sebenarnya, apa yang beliau fikirkan, kerana mereka tahu dengan keturunan harga minyak sepatutnya barang-barang turun. Tapi kalau kita tanyakan kepada grassroots, kenapa dengan turunnya harga minyak tidak turun, TNB tidak menurunkan harga, bahkan akan menaikkan. Begitu juga dengan air, walaupun menggunakan elektrisiti yang katalah kurang kerana bahan bakar, tapi masih tidak. Ini yang digunakan sebagai, kata orang, reason yang diberikan oleh peniaga-peniaga. Kata dia dapat barang mahal, terpaksa jual mahal. Jadi ini adalah satu chain ataupun sambungan rantaian yang patut kita fikirkan bersama. Jadi apa yang dikatakan oleh Yang Muhammad Ismail Sabri itu memang tepat pada masanya. Kerana pada masa ini banyak sangat yang diperkotak-katikkan, utamanya kepada, sebagaimana saya katakan tadi, kita adalah persatuan pengguna Melayu Bumi Putera diperkotak-katikkan. Itu pandangan kita. Peniaga yang menitikkan harga barangnya. Kalau kita memang pesan kepada mereka, perkataan magic word yang perlu kita adakan kepada mereka. Mereka tahu perkataan etika peniaga. Setiap kali dan setiap ruang dikatakan etika peniaga, tapi jarang peniaga ada etika, kerana attitude manusia yang terasa kalau dah dapat untung tidak mungkin akan sanggup untuk melepaskan keuntungan. Itu sebabnya perkara ini timbul. Jadi sepatutnya lah kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia yang dapat kita sama-sama merasakan rasa silaturahim antara satu sama lain. Apa juga bangsa, agama, kita adalah rakyat Malaysia. Sepatutnya kita bekerjasama dan memberikan perhatian kepada pengguna. Kerana tanpa pengguna, mereka tidak akan hidup. Dan kalau mereka berkekalan dengan cara untuk mengekalkan harga yang tinggi dengan menguat keuntungan, setengah-setengahnya tahu tapi buat tak tahu betul-betul, setengahnya mungkin memang tak tahu daripada segi pihak peniaga, buat tak tahu, dan setengahnya memang saya rasa sengaja untuk menguat keuntungan. Jadi perkara yang sepatutnya bertimbang rasa dan etika peniaga perlu kita gunakan untuk membolehkan sama-sama win-win situation. Dan kepada pengguna, sama-samalah kita mencari ilmu kepenggunaan, kerana kuasa pembeli adalah kepada kita. Kalau rasa tak perlu buat masa ini, jangan kita beli.
Dalam sesi temu rahmat itu, beliau turut mengulas beberapa isu lain seperti isu kos sara hidup di Johor Bahru dan aduan-aduan yang diterima pihak persatuan. Kalau betul-betul jalan dengan lancar, koperasi harga perpatutan memang patut diwujudkan di Johor. Kerana Johor daripada masa silam juga telah menjadi satu kawasan yang kata kita lebih tinggi cost of living, bukan standard of living. Cost of living Johor sudah lebih tinggi daripada negeri-negeri lain di sepanjang Malaysia. Mungkin kerana proximity atau berhampiran dengan Singapura, dan katanya the first stop kalau orang-orang negara lain ingin datang ke Johor melalui pintu selatan, Johor adalah pintu pertama. Jadi the cost of living is high automatically, terutama dengan exchange rate pada masa sekarang kalau bandingkan dengan Singapura. Dan Johor banyak tarikan-tarikan yang boleh katakan menarik pelancong, walaupun sebagai satu laluan untuk ke utara dan daripada utara ke selatan. Tapi Johor adalah punca sebagai kata orang port yang paling mudah untuk mereka membeli belah sebelum mereka berjalan jauh. Jadi dengan adanya kata orang kooperasi tersebut sepatutnya, tetapi dengan syarat mesti ada kawalan. Kerana harga patut tu kita tak tahu patut macam mana. Harga tak turun dan harga setengah-setengahnya naik kerana GST. Walaupun GST semua orang tahu bermula 1 April, tapi pada masa ini telah dinaikkan harga kerana GST. Mungkin ini yang sebab saya katakan attitude dia. Ada yang sengaja untuk mencari keuntungan, kalau dia tahu orang tak tahu digunakan GST. Komplain-komplain banyak yang sebenarnya kita dengar yang telah laporkan kepada kita. GST belum ada tetapi harga naik diberikan sebab oleh peniaga kerana GST. Jadi ini saya rasa pembohongan yang besar. Itu yang kita dengar. Dan yang keduanya, kita minta kalau dapat sama-samalah pengguna, mereka mengatakan barang naik tetapi at the same time mereka memberikan cara untuk kata dia pembeli sepatutnya peka dan kerajaan dan penguatkuasa sepatutnya bertindak dengan lebih keras. Itulah pandangan yang diberikan masyarakat dan juga persatuan pengguna tentang isu yang sedang hangat diperkatakan di dada-dada akhbar maupun media sosial. Sekian saja laporan saya, Radhi Muhammad Azwan dan jurukamera Muhammad Safar untuk TV Selatan. Ingat, kami fokus untuk satu pencerahan. Kembali semula ke berita semasa. Kerajaan negeri memohon peruntukan sebanyak 2.83 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi menambah baik infrastruktur dan sistem pengangkutan awam di Johor Bahru. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri, Datuk Hasni Muhammad berkata, dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan negeri telah meletakkan keutamaan tertinggi untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam terutamanya perkhidmatan bas. Katanya melalui penambahbaikan infrastruktur dan sistem pengangkutan awam itu, ia dapat memenuhi keperluan pengguna kenderaan awam sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya. Beliau berkata antara penambahbaikan termasuk ke atas laluan-laluan utama seperti Jalan Tebrau, Jalan Sekudai dan lingkaran tengah dari Jalan Datin Halimah ke Lebuh Raya Utara Selatan. Selain itu, menurutnya 1.3 juta ringgit daripada peruntukan itu akan digunakan bagi memperkenalkan sistem bas rapid transit di daerah Iskandar Malaysia. Pengenalan kepada sistem baharu pengangkutan ini bertujuan menggalakkan masyarakat supaya menggunakan kenderaan awam sekaligus mengurangkan kesesakan. Buat masa ini, katanya kerajaan negeri telah mengenal pasti 3 laluan utama yang sesuai untuk dijadikan laluan monorail, iaitu Johor Bahru Kulai, Johor Bahru Nusajaya dan Johor Bahru Pasir Gudang. Makmal Keserasian Elektromagnet EM Center Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM menjadi makmal pertama institusi pengajian tinggi negara ini yang mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai makmal bertaraf dunia. EM Center yang terletak di bawah Pusat Penyelidikan Elektromagnet Gunaan menerima sijil akreditasi MSISO Palang IEC 17025 di bawah skim akreditasi Makmal Malaysia SAMM. Jabatan Standard Malaysia berkuat kuasa selama 3 tahun mulai 15 Disember tahun lalu.
Memetik laporan utusan online, Ketua EM Center Profesor Dr. Muhammad Zahra Muhammad Jenu dalam satu kenyataannya berkata, makmal tersebut telah menjalani 3 proses audit sebelum dianugerahkan akreditasi berkenaan untuk memastikan pengujian keserasian elektromagnet EMC yang dijalankan adalah kompeten dalam aspek pengurusan dan teknikal. Makmal berkenaan terlibat aktif dalam pengujian dan kajian kesan gelombang elektromagnet terhadap peralatan dan manusia selain merancang meluaskan skop pengujian meliputi komponen automotif dan pertahanan pada masa hadapan. Beliau berkata laporan pengujian yang dikeluarkan oleh EM Center kini boleh diguna pakai oleh pelanggan untuk tujuan mengeksport produk elektrik dan elektronik ke pasaran antarabangsa seperti Eropah, Amerika dan Jepun. Menurutnya, hasrat EM Center adalah untuk menyokong pertumbuhan industri elektrik dan elektronik di Malaysia dengan menyediakan prasarana canggih dan sumber manusia kompeten untuk memastikan produk keluaran dapat menembusi pasaran antarabangsa. Dalam pada itu, beliau berharap agar kerajaan dapat menyediakan geran bagi pembinaan bangunan dan peralatan yang diperlukan untuk membolehkan EM Center mempunyai pengurusan yang berkualiti dalam memastikan laporan pengujian yang dikeluarkan adalah berwibawa. Penunggang motosikal menjadi penyumbang utama kepada kemalangan maut sepanjang 5 hari ops selamat yang bermula 12 Februari lalu dengan 55 kematian dilaporkan setakat semalam. Menurut Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, setakat ini jumlah keseluruhan angka korban ops selamat adalah sebanyak 85 orang daripada 75 kes kemalangan maut. Johor mencatatkan rekod kemalangan membabitkan 14 orang selepas Perak yang mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 17 orang, diikuti Selangor sebanyak 13 orang dan Pulau Pinang 7 orang. Datuk Muhammad Fuad berkata pihaknya akan memberi tumpuan kepada 60 kawasan hitam di seluruh negara termasuk di Johor 17 kawasan, di Perak, Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan. Pengguna motorkar merupakan penyumbang kedua kepada jumlah kematian dengan merekodkan sebanyak 18 kematian, 5 orang pejalan kaki, 3 pengguna basikal dan 4 mangsa lain-lain. Dengan sebahagian besar yang maut berusia lingkungan 16 hingga 25 tahun. Katanya sebanyak 87,350 saman juga dikeluarkan sepanjang 5 hari berkenaan ke atas pesalah trafik yang memandu melebihi had laju, memandu di lorong kecemasan, memotong barisan kenderaan, memotong di garisan berkembar dan melanggar lampu merah. Sekian sahaja untuk paparan berita hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita di TV Selatan dan jangan lupa #kawan awak. Salam takzim.